Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali kita nak supaya kita memikirkan bahawasanya apa yang kita lakukan ini adalah kerja-kerja dakwah yang untuk kita mudahkan orang. Sebab apa, dengan satu hadis ada yang sebut may yassaru 'alal mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka siapa yang memudahkan orang yang susah kat dunia ni, maka Allah akan permudahkan dia urusan dia dunia dan akhirat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk silibus tahun 2 iaitu nikmat yang dipersediakan. Jadi saya mulakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang mana selalu dipersia-siakan oleh manusia. Banyak golongan manusia yang mempersiakan nikmat dua nikmat ni. Apa nikmat dia? As-sihah wal faragh, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Memang biasanya makrufnya manusia ni, kalau tak datang, Allah tak tarik nikmat daripada dia, maka dia tak dapat sedar bahawasanya dia tu sedang menikmati nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melihat dunia tidak seperti mana orang yang mana diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala buta, tidak dapat melihat dunia. Tapi kita, Allah bagi nikmat kepada kita, nikmat mata, maka kita tidak akan rasa nikmat mata kita. Melainkan apabila kita time-time tiba-tiba mata kita masuk habuk, barulah kita rasa Allah nikmatnya mata. Tak. Bila kita rasa mengantuk, maka kita akan tidur. Maka masa situ baru kita akan rasa nikmatnya tidur, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai orang golongan muda, dan menti kita juga adalah orang golongan yang muda, maka kita akan lihat bahawasanya pada golongan orang yang muda ni, dia akan ada satu ialah sihah, dia ada kesihatan dia. Orang muda dia tak macam orang tua. Orang tua nak pergi masjid pun susah, jalan pun adalah susah dan sebagainya. Jadi apabila kita ada nikmat kita, nikmat muda kita, nikmat kesihatan kita dan nikmat masa lapang kita, maka kita kena gunakan sebaiknya. Daripada masa itulah kita kena ada sikap, bagaimana sikap untuk kita menghargai masa. Bagaimana kita nak mendisiplinkan diri kita dengan kita memanfaatkan masa kita. Disiplinkan diri kita dalam menepati setiap waktu kita. Dan bagaimana kita nak menjadikan kehidupan seharian kita itu diuruskan masa dengan baik. Bagaimanakah kehidupan seharian itu kita nak jadikan masa, nikmat masa lapang yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dimanfaatkan kegunaannya untuk Islam dan seluruhnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena jadi hebat untuk ummah. Kita lihat pada bahagian fikrah, iaitu apa erti aku menganut Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Fatih Yakan menceritakan dalam kitab Mazayani Intimalil Islam, ada 3 golongan manusia. Dalam banyak-banyak golongan manusia, sekelompok manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tak kira dia tu Muslim ataupun dia tu kafir, maka dia ada 3 golongan ini. Dia tak boleh lari daripada 3 golongan. Yang pertama ialah golongan yang hidup untuk dunia sahaja. Golongan ini, maklum kalau orang kafir memang confirm dah untuk yang pertama ini, iaitu golongan yang hidup untuk dunia. Dan tidak kecuali dengan orang Islam. Orang Islam pun ada juga yang hidup dia untuk dunia. Bangun je daripada tidur nak fikir apa? Fikir nak penuhkan perut, fikir untuk aku nak pergi jalan-jalan ni, nak jumpa makwa aku dan sebagainya, memikirkan dunia sahaja. Dan golongan yang kedua ialah golongan yang sesat di antara dunia dan akhirat. Dia tersesat, dunia dia tersesat, akhirat pun dia tersesat. Golongan ni lagilah teruk, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai satu ladang ataupun satu tanaman, medan tanaman untuk kita buat kerja-kerja tanaman, nak tanam pokok, kita nak buat apa supaya kita dapat hasil dia. Di mana sahabat-sahabat? Hasilnya di akhirat kelak, yang mana dikatakan sebagai kehidupan yang baqa', kehidupan kita yang kekal selepas mati. Pada masa itulah kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita dapat kehidupan dengan nikmat yang kekal iaitu dalam syurga, ataupun kita wa na'udzubillahi min zalik,
kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, menerima siksaan yang amat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bijak, orang yang pandai menguruskan masa dia, dia akan menjadikan dunia itu adalah sebagai ladang kepada untuk dia buat amal kebajikan, buat segala perkara yang baik untuk dia dapat natijah di masa akhirat esok ni. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tengok dalam surah Al-An'am ayat 32. Itu perbetulkan sedikit. Dalam silibus tu ditulis ayat 3, tapi perbetulkan ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan juga senda gurau, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berfikir? Allah sebut apa? Dunia ni adalah mainan. Dunia ni adalah senda gurau. Jadi buat apalah kita nak mementingkan masa kita, nak habiskan masa kita dengan senda gurau ni? Buat apa kita nak habiskan masa kita dengan mainan-mainan ni? Kenapa kita nak habiskan masa kita dalam keadaan kita tahu bahawa dunia ini hanyalah sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara ini akan menerima kebinasaan. Setiap orang yang bernyawa, za'iqatul maut, dia akan merasai kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampainya ajal seseorang itu, maka tidak akan dipercepatkan atau tidak akan dilambatkan sesaat pun. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa perkara sekalipun yang kita buat dekat atas muka bumi ini, kita jadi esko, kita buat kerja-kerja tarbiyah, kita buat kerja-kerja amal, kita buat semua segala, buat dakwah, kita buat dan sebagainya. Kalau kita kawan, kalau kita berukhuwah semua pun, kita kena ingat bahawasanya apa yang kita buat dekat atas muka bumi ini, yang pertama yang kita mesti kena buat ialah kita kena buat kerana Allah. Kerana apa? Kalau kita buat kerana dunia, ketahuilah bahawa dunia ini akan hancur. Kita buat kerana apa? Kerana ayah kita, ketahuilah bahawa ayah dan mak kita akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh segalanya yang ada di atas muka bumi ini, wa ilaihi turja'un, dia akan kembali balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada ada menceritakan tentang Qasasul Anbiya, menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim semua makruf. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim AS antara Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi. Sebab apa? Sebab Nabi yang ditimpa berbagai musibah, Nabi yang ditimpa pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh ambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menggunakan masa muda dia untuk dimanfaatkan untuk Islam. Pada masa muda dia lagi, dia telah berdakwah kepada seluruh kaum dia, walaupun dia terpaksa berhadapan dengan paman dia ataupun bapa saudara dia, iaitu Azar, yang mana bapa dia seorang, bapa saudara dia ialah seorang yang menjual berhala. Tetapi walau bagaimanapun, dengan akal yang cerdas ada pada seorang pemuda, dengan menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala pada seorang pemuda ini, maka dia menggunakan akal yang cerdas untuk dia buat kerja-kerja dakwah. Sebab apa? Dia tahu dunia ini adalah ladang kepada akhirat. Cara bagaimana dia menguruskan masa dia, kan, dia berdakwah dengan urusan dia dan sebagainya, adalah membuktikan bahawa Nabi Ibrahim adalah yang antara Nabi yang mana kita boleh jadikan sebagai contoh tauladan kepada kita, bagaimana menggunakan nikmat muda dia. Kita kena lihat dalam satu hadis Riyadhus Shalihin, ada menceritakan tentang galakan untuk kita membuat baik. Dalam hadis ni, galakan membuat kebaikan ni dia ada dua. Yang pertama yang boleh kita ambil istifadah dalam hadis ni, yang pertama ialah memberikan pertolongan, iaitu kita memudahkan orang lain. Sesiapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan juga akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita kena mengetahui bahawa sunatullah, kehidupan kita di atas muka bumi ini ialah sekiranya kita buat baik, maka kita akan dibalas baik. Sekiranya kita buat jahat, maka kita akan balas dengan jahat. Apabila kita mudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Apabila kita buat jahat kepada orang lain, maka Allah akan balaskan dengan keburukan dengan kita. Sebab tu kalau kita tengok orang yang sentiasa menyusahkan orang, maka urusan dia akan sentiasa susah. Baik, berdasarkan hadis untuk galakan membuat kebaikan, hadis yang panjang tadi ni, kita dapat tahu dua item, iaitu memudahkan orang, dan yang kedua mencari ilmu. Mudahkan orang selesai. Yang kedua ialah mencari ilmu. Tiadalah sesuatu kaum itu berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah untuk membacakan kitab Allah, Al-Quran, juga mentadarusnya. Antara mereka itu membaca secara bergantian, melainkan turunlah kepada mereka ketenangan hati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, dekat sini cerita apa? Tadi diceritakan tentang kelebihan orang yang menyenangkan orang, orang yang memudahkan orang yang susah.
maka Allah akan senangkan dia di dunia dan juga di akhirat. Dan yang kedua, dalam hadis ini menceritakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang bersungguhan dalam mencari ilmu. Allah sebut apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada mereka, diberikan kepada mereka ialah sakinah, ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga diberikan rahmat kepada mereka. Kemudian apa lagi? Wa hafathumul malaikah, dan diliputi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut akan mereka itu di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Bererti apa? Nak cerita kat situ bahawasanya bila orang menuntut ilmu, maka Allah merasa bangga bahawasanya adanya hamba dia yang duduk dalam satu kelompok untuk membicarakan, untuk mengingati dia, untuk menuntut ilmu, untuk membacakan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun kata pada malaikat, wahai malaikat, inilah simpulan inilah dia ni banyak membaca kitab, banyak membaca aku, banyak mengingati aku. Maka Allah sentiasa menyebut di kalangan mereka-mereka yang berada di langit, seperti malaikat. Ceritakan supaya nak cerita apa, bangganya Allah Subhanahu Wa Taala pun melihat hamba-hamba dia sentiasa memuji dia, sentiasa mencari ilmu dengan kesungguhan. Dan daripada ini kita dapat, daripada hadis ini kita kena buat apa? Apabila ada penganjuran kelas-kelas, sama ada PCT ataupun DPMT melakukan program membuat kelas tafakuh, maka kita pergi. Ada pengajian di talaki-talaki seperti masjid Syekh Ahmad tu, Masjid Mustafa, maka kita pergi pengajian. Maknanya kita cari setiap apa-apa pun yang memberi kita punya, boleh menambahkan sakofah kita, boleh kita menuntut ilmu, maka kita pergi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena tahu bahawasanya dalam kita memanfaatkan masa kita supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak esok. Sebab kita tengok dalam surah As-Sajadah ada menyertakan apa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran apa dia? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita jangan jadi apabila kita dah sampai dekat akhirat esok, maka kita akan menyesal. Apa dikatakan di sini? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Adakah kamu tidak melihat orang yang mana mereka melakukan dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak memanfaatkan masa yang Allah berikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Nanakisu ru'usihim, mereka tunduk kepala mereka kerana malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana, mereka kata apa? Wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami dah lihat dan kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami dekat atas muka bumi ini untuk kami buat amal soleh. Inna muqinun, semuanya kami dah yakin. Maka masa tu dah tak ada guna lagi sahabat-sahabat. Penyesalan kita tidak ada guna dah. Peluang untuk kita bertaubat ada, Allah berikan peluang kepada kita, maka kita sahut, kita ambil peluang yang Allah bagikan kepada kita. Dan yang terakhir anak nak beritahu kepada sahabat-sahabat sekalian bahawasanya pintu taubat ataupun taubat itu lebih luas dan lebih besar daripada apa dosa-dosa yang kita dah lakukan. Dalam satu ayat menceritakan apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang mana qul ya ibadiyallazina, katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim ni, iaitu merugikan diri mereka ataupun berpaling ataupun tersasar daripada jalannya. Kata apa? La taqnutu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampunkan segala dosa yang kita lakukan. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.